sekolah Encik Muhammad Jafrizal bin Abdullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Malang Putih, Encik Kamizan bin Abdul Rahman, Guru Kebangsaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam majlis penuh keberkatan ini, kami menadah tangan penuh kesyukuran memohon qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Adik pengacara, Perutusan Ketua Polis Negara sempena Majlis Perancaran Duta Sasya Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insania Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan ke hadrat Allah kerana dengan rahmat dan izin yang dua, perancaran Duta Sasya Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insania Peringkat Kebangsaan tahun 2023 dapat disempurnakan pada tahun ini. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM menganjurkan program pada hari ini secara serentak di seluruh negara. Program yang dahulunya dikenali sebagai Majlis Pemuafakatan KPM dan PDRM Jom ke Sekolah kini telah dijenamakan semula sejajar dengan konsep murid sebagai duta sasya. Objektif program ini adalah untuk memetah hala tuju sasya di peringkat sekolah dengan melantik seorang murid di setiap sekolah sebagai duta sasya dalam menguangkan garis panduan salah laku seksual dan buli di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dirancangkan pada 22 September 2023 yang lalu. Duta sasya yang dilantikkan oleh pihak sekolah ini merupakan seorang pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan memperolehi pencapaian terbaik dari segi akademik, sasya dan sosial serta diyakini dapat menjadi role model kepada pelajar-pelajar lain. Memetik pesanan daripada Saidina Ali, jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Kata-kata ini jelas menggambarkan bahawa generasi muda merupakan pewaris kepada kepimpinan negara suatu hari nanti. Justru pembinaan generasi pelapis yang mempunyai jati diri yang tinggi dan pegangan agama yang kukuh harus dipupuk bermula sejak awal usia. PDRM menyedari bahawa ibu bapa dan guru-guru berhadapan dengan cabaran besar dalam mengawal tingkah laku anak-anak muda pada masa kini yang dilihat semakin terdedah kepada pelbagai cabaran dan dugaan. Jika dahulu para pelajar terlibat dalam salah laku disiplin seperti ponteng sekolah, merokok, bergaduh, vandalisme dan buli, namun pada masa kini ramai pelajar dikesan dan ditangkap atas kesalahan yang lebih serius. Justru saya berharap duta-duta sasya yang dilantik oleh pihak sekolah
dapat memainkan peranan sebagai pemantau atau pelapor kepada pihak sekolah, khususnya bagi mengenal pasti keterlibatan para pelajar dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah serta undang-undang negara. Ingin saya kongsikan statistik jenayah indeks melibatkan pelajar sekolah di seluruh negara. Pada bulan Januari hingga September 2022, sebanyak 355 kes dengan 467 tangkapan telah direkodkan. Manakala bagi tempoh masa yang sama pada tahun ini pula, sebanyak 464 kes dengan 561 tangkapan telah dibuat oleh PDRM. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 109 kes dengan pertambahan tangkapan seramai 94 orang. Manakala statistik jenayah narkotik pula menunjukkan sebanyak 136 kes dengan 136 tangkapan telah dicatatkan dari Januari hingga September 2022 berbanding 87 kes dan 87 tangkapan bagi tempoh yang sama pada tahun ini. Sungguh pun terdapat pengurangan dalam kes dan tangkapan dibuat pada tahun ini. Masih banyak ruang yang perlu diperbaiki. Pemantauan berterusan ke atas para pelajar dan anak-anak muda perlu dilakukan supaya mereka tidak terjerumus ke kancah penagihan kerana tidak dapat disangkal lagi bahawa najis dada adalah ibu kepada segala pelaku jenayah. PDRM amat prihatin tentang permasalahan sosial, salah laku dan jenayah dalam kalangan generasi muda, khususnya melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Atas rasa tanggungjawab yang tinggi, PDRM telah menempatkan pegawai perumahan sekolah PPS di semua sekolah di seluruh negara bagi mewujudkan komunikasi berterusan antara PDRM dengan pihak sekolah. Peranan dan fungsi PPS tidak hanya terhad dengan hadir ke sekolah apabila diundang oleh pihak pentadbir sekolah sahaja, tetapi juga mengumpul maklumat daripada pihak sekolah untuk diambil tindakan sekiranya perlu. Di samping itu, PPS turut berperanan melakukan rondaan atau lawatan secara berjadual di kawasan sekolah serta memberi ceramah berkaitan hal-hal keselamatan kepada warga sekolah. Menerusi mekanisme ini, hubungan akrab antara pihak sekolah dengan PPS yang dilantik menjadi semakin erat sekaligus mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kemenjadian para pelajar. Akhir kalam, besar harapan saya agar jalinan kerjasama antara KPM dan PDRM dapat diperkukuhkan lagi dengan pelantikan pelajar sebagai duta sahsia di sekolah masing-masing. Diharapkan juga para pelajar dapat menghindari diri daripada terbabit dalam sebarangan pelakuan jenayah serta pelanggaran disiplin yang boleh merosakkan diri dan masa hadapan. Kepada para ibu bapa dan pihak sekolah pula, sentiasalah cakna kepada perkembangan semasa trend jenayah sentiasa berubah agar anak-anak serta para pelajar kita tidak sesekali terlibat sama ada sebagai pelaku atau menjadi mangsa jenayah. Sekian, terima kasih. Tan Sri Razarudin bin Hussein, Ketua Polis Negara Republik Malaysia. Dan bilisani yaqu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati DSP Ken. Dah tahu juga ni pangkat polis. DSP Ken, Timbalan Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Yang Besar Cikgu Nik, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Pekan, Tuan Haji Zainal Abidin, Yang Di-Pertua Pengusi PIBKS Negeri Kedah. Ini yang ujung ni, anak-anak kena tahu ni. Dan yang tak asing lagi di SK Padang Pekan, Tuan Haji Yusof selaku hari ini mewakili MCPF. Nak sebut pun payah. Nombor satu-satu. Salah satu badan pertubuhan, orang kata NGO yang bertanggungjawab khususnya berkaitan dengan jenayah dan juga salah-salah laku yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita tengok kumpulan ni, mereka ni lah orang yang duk buat rondaan. Kalau di dalam kawasan khususnya di daerah Kubang Pasu ni,
diketuai oleh Tuan Haji Yusof. Ataupun kalau tuan-tuan pergi ke Bandar Abdul Rahman tu, tengok saja Yusof Borok. Inilah orangnya. Okey. Barisan akan saya lagi PPD dan seterusnya penolong kanan dan juga daripada PIBG SK Padang Pekan, barisan guru-guru dan seterusnya kepada anak-anak pelajar yang dikasihi. Jadi sebelum saya membacakan keputusan Yang Berhormat Menteri Pendidikan berkaitan dengan program kita hari ini, Duta Sasiah, panjang dia punya tajuk, pemangkin pembentukan karakter karamah insaniah, boleh jadi tajuk perbahasan. Duta Sasiah, pemangkin pembentukan karakter karamah insaniah. Lebih dulu terima kasih kepada Tuan Cik yang telah menyampaikan keputusan tadi yang menyatakan berkaitan dengan statistik kesalahan jenayah yang berlaku di negara kita. Walaupun di bahagian narkotik itu ada sedikit pengurangan, tetapi masih ada, kesnya masih ada. Manakala yang lain-lain itu tangkapan yang berkaitan jenayah yang lain itu meningkat. Jadi perlu di peringkat anak-anak di sekolah lagi, kita dah mula untuk memastikan bahawa diri kita ini perlu kita jauhkan, kita penjarakan diri kita dari segala bentuk kesalahan. Ikat diri kita ni, jauhkan diri kita supaya kita tak terjerumus dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kita tak mau anak-anak yang lahir dari sistem pendidikan kita ini akan datang seperti mana yang disebut tadi. Kalau nak tengok zaman akan datang, tengoklah pemuda-pemudi hari ini, jadi kita tak mau tengoklah anak pemuda-pemudi kita ni, kamu ni rosak hari ini, maka rosaklah negara pada masa akan datang. Itu kita tak mau. Okay, seterusnya saya akan membacakan keputusan yang dikendaki dibaca di seluruh negara pada waktu ini. Hadirin yang dihormati, syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya serta keizannya kita semua dapat hadir dan berhimpun bersempena dengan pelancaran Duta Sasiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat daerah Kubang Pasu bagi tahun 2023. Tapi saya baca ini yang ditulis ini peringkat kebangsaan. Saya sebut peringkat kita lah. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited menangani isu disiplin, khususnya yang berkaitan dengan nilai adab dan sasiah. Justru Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan satu surat perkeliling ikhtisas, surat siaran dan surat arahan serta garis panduan pengurusan salah laku buli dan salah laku seksual di institusi pendidikan sebagai panduan dalam menangani gejala buli secara lebih komprehensif dan sistematik. Syukur Alhamdulillah, buku garis panduan ini telah dilancarkan pada 22 September tahun 2023. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak pelajar sekalian, teras kedua dalam 7 teras nadi keunggulan Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Kita terus berusaha bagi mencapai hasrat ini dengan berpegang teguh kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menuntut agar perhatian penuh diberikan secara berterusan kepada murid dalam membentuk karakter yang harmonis, murid yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelektual.
ataupun singkatannya JERSI. Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengharapkan melalui kerangka anak yang baik lagi cerdik ABC yang menjadi slogan KPM dapat membentuk karakter murid yang baik, beradab dan cerdik sebagaimana yang dihasratkan. Hal ini penting bagi memastikan anak-anak hari ini benar-benar memenuhi aspirasi negara yang akhirnya dapat mewujudkan suasana yang harmonis dalam masyarakat dan negara. Jika anak-anak telah dibentuk dengan nilai karamah insaniah, saya yakin dan percaya bahawa anak-anak yang berada di hadapan saya ini mampu berfikir dengan bijak dan celik akal dalam membentuk dan menanam sifat-sifat yang mulia dan terpuji, serta mampu membangunkan potensi diri melalui minda, jiwa dan jasmani yang sihat secara menyeluruh. Anak yang baik pastinya memberikan satu gambaran yang baik tentang ibu bapa mereka. Anak yang cerdik itu bagus, tetapi anak yang baik lagi cerdik itu lebih bagus. Ada dua di situ. Anak yang baik, anak yang baik dia akan beri gambaran yang baik tentang ibu bapanya. Tapi anak yang cerdik lebih bagus. Faham tak? Tapi anak yang baik lagi bagus. Ada 2-3 peringkat. Kena faham, anak-anak semua kena faham. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang saya sayangi sekalian, dalam usaha menerapkan nilai karamah insaniah yang dapat melahirkan anak yang baik lagi cerdik, Kementerian Pendidikan Malaysia bekerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia untuk menangani permasalahan disiplin dan salah laku murid. Pelibatan Polis Diraja Malaysia melalui pegawai perhubungan sekolah di semua sekolah merupakan satu intervensi dalam memastikan bahawa anak-anak tidak terjebak dengan salah laku atau pelanggaran disiplin yang boleh membawa kepada kegiatan jenayah dan perlakuan yang menyalahi undang-undang. Mendidik anak-anak dalam era moden yang penuh dengan cabaran ini, khususnya cabaran media sosial dan teknologi, memerlukan warga guru memikirkan kaedah yang terbaik untuk menerapkan nilai karamah insaniah yang mencakupi kemahiran dalam pembangunan diri dan kemahiran interpersonal. Nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, kepimpinan, keterampilan, kemahiran berkomunikasi dan kesabaran menjadi nilai penting untuk membentuk kemenjadian murid anak yang baik lagi cerdik. Justru itu, Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif dengan melantik Duta Sasiah yang terdiri daripada kalangan murid sendiri yang sudah pasti lebih dekat dan mengenali antara satu sama lain sebagai usaha membantu memberi kepahaman kepada rakan-rakan berkaitan kesan salah laku seperti buli dan salah laku seksual, sekaligus menjadi suri teladan yang tinggi nilai sasiahnya dan berkepribadian mulia. Oleh itu, saya amat berharap agar anak-anak semua bukan sahaja cemerlang akademiknya, malahan mempunyai jati diri dengan karakter yang baik dan menjadi contoh kepada rakan-rakan. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang saya sayangi, pembentukan sasiah yang baik dan moral diri yang tinggi sebenarnya bermula dari rumah dan diperkukuhkan lagi di sekolah oleh guru. Contoh teladan dan asuhan ibu bapa ditambah dengan didikan guru yang baik sudah pasti
akan membentuk nilai-nilai sasiah yang tinggi. Contohnya, ibu bapa yang sentiasa menunjukkan teladan yang baik akan selalu mengingatkan anak-anak agar menghormati guru, rakan dan mereka yang lebih dewasa. Jika berjumpa dengan guru atau yang lebih dewasa, ucap salam dan tunduk sebagai tanda hormat. Ibu bapa dan guru juga perlu mengingatkan anak-anak agar sentiasa membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan dan tidak memandang rendah sesama rakan. Jika ini dijadikan sebagai satu amalan, maka secara tidak langsung nilai-nilai sasiah yang baik ini akan menjadi sebahagian daripada kebiasaan cara hidup anak-anak. Oleh itu, dalam membentuk kepribadian unggul karamah insaniah anak-anak ini, kerjasama secara bersepadu dan kolektif antara ibu bapa, guru, pemimpin sekolah dan masyarakat amatlah penting untuk membentuk karakter anak-anak yang baik dan tinggi sasiahnya. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian, peranan pemimpin murid sebagai duta atau ejen yang membantu sekolah dalam menangani isu salah laku seperti buli dan salah laku seksual patut dihargai dan diberikan pengiktirafan. Diharapkan program ini dapat memberikan bimbingan dan kesedaran kepada murid-murid akan matlamat pendidikan negara ke arah kemenjadian murid. Pembentukan karakter hendaklah bersesuaian dengan norma masyarakat kita demi melahirkan generasi masa hadapan, bukan sahaja cemerlang akademiknya, malahan cemerlang sasiahnya. Selain itu, program ini juga penting sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid tentang aspek peraturan, undang-undang dan serta hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Program ini juga merupakan media bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia menyebarluaskan kepahaman dan kesedaran tentang gejala salah laku yang boleh membawa kepada kesalahan jenayah jika tidak dibendung lebih awal. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif seperti yang disasarkan, serta memberikan impak tinggi kepada murid dengan adanya duta sasiah yang dilantik dalam usaha membantras gejala salah laku disiplin di sekolah. Dengan lapas yang mulia, bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini dengan sukacitanya merasmikan pelancaran duta sasiah pembangkit pembentukan karakter karamah insaniah peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa yang ditunggu-tunggu, pengumuman duta sasiah daerah Kubang Pasu 2023 jatuh kepada Muhammad Nafis bin Muhammad Noiri. Beliau merupakan pelajar dari kelas 6 negara.
Saya akan memberi pesanan khidmat masyarakat tentang buli. 1. Adakah anda tahu bahawa buli adalah masalah serius dalam masyarakat kita? Buli tidak hanya merosakkan individu yang terlibat, tetapi juga memberi impak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindakan buli meninggalkan kesan mendalam pada mangsa, meningkatkan risiko masalah kesihatan mental dan boleh mengakibatkan peningkatan kadar ketidakhadiran ke sekolah. Yang kedua, kita semua memiliki tanggungjawab untuk menghentikan buli. Mari kita bersama-sama membentuk masyarakat yang menggalakkan kebaikan, menghormati perbezaan dan memberi sokongan ke sesama insan. Yang ketiga, jika anda menyaksikan atau mengetahui tentang sebarang kejadian buli di sekolah atau asrama, jangan berdiam diri, laporkan kepada guru untuk tindakan awal atau membantu mangsa dengan memberi sokongan moral. Yang keempat, oleh itu, mari kita bersatu hati bertindak sebagai masyarakat yang prihatin supaya kita bebas daripada buli. Sekecil-kecilnya tindakan kita boleh menghadang buli daripada terus berleluasa. Menghentikan buli sekarang. Ayo, hentikan buli sekarang. Sekian, terima kasih.